Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Hari ini cikgu akan mengajar murid-murid mengenai pendidikan seni visual tingkatan 3 KSSM. Bab yang ketiga iaitu seni catan. Adakah murid-murid masih ingat mengenai seni catan? Seni catan merupakan hasil karya yang menggunakan warna air sebagai media. Dalam perkembangan seni catan tanah air dari dekad ke dekad memperlihatkan kepelbagaian dari aspek media dan teknik melalui penerokaan ke arah penghasilan karya seni catan dengan identiti kebangsaan. Kita pergi kepada objektif pembelajaran kita pada hari ini iaitu yang pertama, murid boleh menjelaskan media, teknik, aliran serta pelukis dan karya seni catan tempatan. Yang kedua, murid dapat membuat eksperimentasi dan penerokaan pelbagai media serta teknik dalam proses penghasilan karya seni catan. Yang ketiga, murid dapat menterjemahkan hasil daripada eksperimentasi dan penerokaan media dan teknik dalam penghasilan karya seni catan dengan menggunakan imajinasi dan idea secara kreatif. Dan yang keempat, murid dapat mempamerkan, menghayati dan menjelaskan pengalaman sendiri dalam penghasilan karya seni catan. Media seni catan. Antara media yang digunakan untuk menghasilkan karya seni catan adalah cat minyak, cat goce, cat tempera, fresko, cat akrilik, cat poster, palet, berus, pisau palet dan cat air. Bahan-bahan bagi seni catan. Kita lihat jenis media yang pertama iaitu cat air. Bahantaranya adalah air. Alatan yang kita gunakan adalah berus lembut dan berus keras. Jenis permukaan untuk cat air adalah kertas cat air, kertas cartridge. Teknik yang dilakukan adalah teknik basah atas basah, basah atas kering, kering atas kering dan kering atas basah. Ciri-cirinya adalah luksina dan legap apabila teknik sapuan berlapis. Yang kedua adalah cat poster. Bahantaranya adalah air, alatannya adalah berus lembut dan berus keras, jenis permukaan adalah kertas cartridge, teknik yang digunakan adalah sapuan warna tebal atau nipis dan aplikasi teknik warna rata, ciri-cirinya adalah legap dan cepat kering. Ketiga adalah cat akrilik. Bahantaranya adalah air. Alatan yang digunakan berus lembut dan berus keras. Jenis permukaan untuk cat akrilik adalah kanvas dan kertas cartridge. Teknik yang dilakukan adalah sapuan warna tebal atau nipis dan ciri-cirinya adalah legap dan cepat kering. Kita pergi kepada jenis media cat minyak. Bahantaranya adalah turpentin dan minyak linseed. Alatan yang digunakan berus lembut, berus keras dan pisau palet. Jenis permukaan yang digunakan untuk cat minyak adalah kanvas, papan lapis dan cardboard. Teknik yang digunakan adalah teknik glazing dan impasto. Ciri-ciri bagi cat minyak adalah legap, licin, berkilat, kasar dan berjalinan berdasarkan teknik sapuan serta lambat kering. Cat goce. Bahantaranya adalah air, alatan, berus lembut dan berus keras. Jenis permukaan adalah kertas cartridge. Teknik yang digunakan adalah sapuan warna tebal atau nipis. Ciri-cirinya adalah legap dan lambat kering. Cat yang seterusnya adalah cat tempera. Bahantara adalah air, alatannya adalah berus lembut. Jenis permukaan adalah kita menggunakan kertas cartridge. Teknik yang digunakan sapuan warna tebal atau nipis. Ciri-cirinya adalah luksina, lembut seperti teknik catan menggunakan cat air. Dan yang terakhir adalah fresko, iaitu bahantaranya adalah kapur plaster, alatan adalah berus keras, jenis permukaan untuk fresko adalah dinding, teknik yang digunakan adalah sapuan warna tebal atau nipis, ciri-cirinya adalah legap dan cepat kering. Seterusnya kita masuk kepada teknik seni catan. Yang pertama adalah pointillisma. Apa dia pointillisma? Pointillisma diaplikasikan melalui teknik titik-titik secara berulang-ulang dengan menggunakan hujung berus dalam kedudukan menegak.
Yang kedua adalah teknik glazing, yang mana dalam teknik ini ia menggunakan cat minyak dengan sapuan berus secara berus sahaja untuk mewujudkan kesan warna yang licin dan berkilau. Teknik yang ketiga adalah impasto, iaitu ia menggunakan warna secara terus dari tiub dengan sapuan pisau palet bagi mewujudkan kesan warna yang tebal dan legap. Teknik yang keempat adalah hard edge, iaitu ia menggunakan masking tape untuk memisahkan warna agar karya seni catan kelihatan kemas, tepat dan terpotong-potong. Teknik yang kelima, ala prima. Ia menggunakan warna cat minyak yang diambil terus dari tiub dan disapukan secara spontan. Dan yang keenam, teknik scumbling, iaitu kita menggunakan berus dimulai dengan warna gelap yang ditindan dengan warna cerah secara terkawal untuk menimbulkan kesan luksina. Seterusnya, aliran seni catan. Yang pertama adalah naturalisme, iaitu aliran seni yang menggambarkan sesuatu dalam keadaan yang sebenar dan semula jadi. Seterusnya, pergi pula kepada aliran realisme, iaitu pergerakan seni lukis Perancis pada tahun 1850 hingga 1875 yang menentang idealisme Akademi Perancis dengan menggunakan lukisan realistik. Seterusnya, masuk pula kepada impresionisme, iaitu style lukisan cat di Perancis pada tahun 1870-an yang mengutamakan kesan suasana atmosfera. Daripada impresionisme pergi kepada kubisme, iaitu style separa abstrak pada awal abad ke-20 yang mengutamakan bentuk-bentuk geometri yang bersatah. Dari kubisme pergi kepada surrealisme, iaitu pergerakan seni di Paris pada tahun 1920-an yang menyorong ke bahagian minda separa sedar sebagai sumber kreatif. Seterusnya, ekspresionisme, iaitu pergerakan seni lukis pada awal abad ke-20 di Eropah yang menekankan penyataan emosi. Dari ekspresionisme pergi ekspresionisme abstrak, iaitu stil seni abstrak yang bermula di New York pada tahun 1940-an yang melibatkan luahan emosi dalam bentuk abstrak. Dan yang terakhir adalah pop art, iaitu aliran seni lukis moden barat pada tahun 60-an hingga 70-an yang menggunakan unsur tampak iklan atau bidang komersial. Seterusnya, pelukis dan karya seni catan tempatan pula. Mari kita lihat tokoh-tokoh dan pelukis bagi karya seni catan tempatan. Yang pertama adalah Chua Tien Teng. Karyanya adalah Malaysia Life 1968, iaitu batik. Dilahirkan pada tahun 1912 di Fujian, China. Beliau adalah perintis kepada penggunaan teknik batik dalam karya seni catan tempatan. Catan figuratif dengan identiti budaya masyarakat Malaysia lazim diketengahkan dalam karya seni beliau. Tokoh yang kedua adalah Khalil Ibrahim. Beliau dilahirkan pada tahun 1934 di Kubang Kerian, Kelantan. Dalam karyanya, beliau sering memaparkan aktiviti kehidupan masyarakat melalui catan figuratif. Contohnya seperti hasil karya beliau iaitu Pantai Timur, East Coast 1. Sinonim dengan catan batik walaupun pada awal pembabitannya menggunakan cat air dan akrilik. Seterusnya kita pergi kepada tokoh yang ketiga, Sulaiman Esa. Karyanya adalah Ke Arah Tauhid 1983 menggunakan media campuran. Beliau dilahirkan pada tahun 1941 di Johor Bahru. Beliau cenderung menampilkan tema kesenian Islam melalui penggunaan media campuran. Idea dan olahan beliau mencerminkan unsur seni Islam yang menjadi identiti dalam penghasilan karya. Tokoh yang keempat, Din Omar. Karyanya adalah Antara Dua Hidangan 1991 menggunakan media campuran. Beliau dilahirkan pada tahun 1966 di Bacok, Kelantan. Beliau gemar menampilkan tema tradisi masyarakat Melayu melalui aplikasi media campuran.
Beliau sinonim dengan subjek kajian yang berkaitan dengan budaya pemakanan dan objek khazanah warisan. Tokoh yang kelima adalah Rohaizat Syari. Hasil karyanya adalah Seusia 2013 menggunakan cat air. Beliau dilahirkan pada tahun 1969 di Jitra, Kedah. Beliau sering menyelahkan subjek alam pemandangan tempatan dan kemasyarakatan. Basikal tua dan skuter Vespa menjadi inspirasi subjek pilihan beliau. Seterusnya kita pergi kepada proses penghasilan karya seni catatan, iaitu bagaimana murid-murid nak menghasilkan karya seni catatan. Kaedah yang pertama, murid-murid buat lakaran asas sesuatu objek menggunakan berus. Yang kedua, murid-murid menggunakan teknik scumbling, iaitu teknik kita mewarnakan dengan menggunakan warna yang legap terlebih dahulu. Yang ketiga, campuran ton warna yang lebih terang disapu ke atas warna hijau gelap tadi. Yang keempat, sapuan warna diteruskan pula untuk membentuk objek. Yang kelima, warna yang lebih terang disapukan pula sebagai lapisan terakhir untuk memberi kesan pencahayaan. Dan yang terakhir, aspek pencahayaan dan bayang diutamakan dan akhirnya nanti lukisan murid-murid akan membentuk 3D. Okey, murid-murid dah tahu mengenai cara menggunakan media untuk melukis lukisan catatan. Jadi tugasan murid-murid yang pertama arahannya adalah murid diminta menghasilkan karya seni catatan berdasarkan tema subjek berikut. Sama ada murid-murid memilih tema alam semula jadi, objek buatan manusia, abstrak ataupun gabungan alam semula jadi dan objek buatan manusia. Langkah kedua, gunakan media seni catatan pilihan murid-murid. Sebagai contoh, murid-murid boleh menggunakan warna air, warna poster, cat akrilik, cat minyak atau lain-lain. Yang ketiga, langkah ketiga, setiap hasil karya murid-murid tadi akan dipamerkan untuk dipersembahkan di ruang pameran. Jadi, itu saja buat masa ini. Kita imbas kembali bab 3 seni catatan yang murid telah pelajari, iaitu dari aspek media yang digunakan untuk menghasilkan seni catatan, teknik yang digunakan, aliran yang terlibat dan pelukis dan karya seni catatan yang tempatan. Terima kasih cikgu ucapkan kepada semua murid-murid yang telah menonton video cikgu. Jika murid-murid nak menonton video cikgu kembali, pergi ke channel cikgu Fazlina Fazli 83. Sehingga kita jumpa lagi. Bye.